Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanir rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi kita pada pagi yang penuh barakah ni dalam siri pengajian pengurusan risiko dalam kehidupan. Pengurusan risiko dalam kehidupan. Bunyinya macam risk management yang kita belajar kat universiti ke ataupun dalam bidang subjek bisnes pun dia ambil, ada setengah-setengah course tu dia ambil. Tapi ini universiti kehidupan. Life learning. Belajar, kita mengkaji kehidupan ini dengan teliti. Kita tidak mahu hidup dipermainkan oleh keadaan, dipermainkan oleh perasaan. Akhirnya hidup di dalam permainan yang akhirnya kita gagal. Kita tak sedar, ada orang dia akan gagal tanpa sedar dia sedang berada dalam kegagalan. Dia tak sedar, dia ingat gagal tu hancur. Hancur tu ada dua keadaan nanti. Kehancuran yang membawa pada kesedaran, kehancuran yang membawa kepada balasan. Ada orang hancur tapi dia proses kesedaran terpaksa melalui kehancuran. Ada orang hancur hidup dia, bukan lagi kesedaran dah, sebagai balasan. Tu. Orang nampak itulah kegagalan. Tak. Kegagalan ni adalah apabila dia gagal memahami tentang kehidupan dia. Sehingga bertemu dia dengan kehancuran. Dan kehancuran itu, sekiranya berlaku kesedaran, itu satu peluang kedua untuk dia. Tapi jika sebaliknya, itu menjadi satu balasan yang dipanggil diawalkan. Ini kita bimbang ni. Dan ada juga yang tak nampak dia tu gagal, sedangkan dia sedang menuju pada kegagalan. Ini pun bahaya. Yang mana Allah tidak nampakkan di dunia. Allah nampakkan dia di akhirat sana nanti, bahawa dia orang yang gagal. Itulah Nabi kata orang yang muflis. Yang di dunia dia nampak seperti beramal. Di dunia dia nampak seperti melakukan kebaikan. Tetapi walhal hakikatnya Allahu Akbar. Amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Apatah lagi orang yang nampak jalan dia menuju pada kehancuran. Contoh aurat tak jaga, jenis cinta dunia, jenis bercakap je, jenis nak menang dia. Mentang-mentang lah ada duit, mentang-mentang ada kedudukan, mentang-mentang lah pengalaman semua menjadi saja. Itu lagilah terang-terang sebenarnya. Kita boleh nampak tuan-tuan. Tapi apa yang kita nak ni bukan kita nak tengok orang. Ingat, dalam pengajian nak urus kita ni. Kita ni sebenarnya sebelum kita nak lihat orang, nak urus orang, kita kena bermula dengan diri, kerana ini Allah suruh. Ni bukan kata-kata motivasi bermula dari diri, bukan. Ni Allah suruh. Ku anfusakum. Tu ayat dia. Selamatkan diri kamu. Lepas diri apa? Ahli keluarga kamu. Ingat, bukan orang luar, orang yang tak ada kena-mengena tu dulu. Ni, keluarga kamu. Siapa ahli keluarga ni? Kalau anak-anak, itu mak ayah. Kalau anak yang dah bergelar suami, isteri dan anak-anak dia. Dalam adik-beradik dia. Ruang lingkup ahli tu.
Kemudian, sekiranya Allah bagi dia jawatan sebagai pemimpin, okey, besar pula negara. Dia diangkat jadi pemimpin masyarakat, pemimpin contoh pendakwah, dia begitu. Dia berkembang begitulah. Macam Nabi SAW dan para Rasul itu jawatan Rasul. Lepas Rasul ni jawatan yang Allah bagi tidak boleh diklaim oleh diri. Allah bagi Rasul. Para Nabi dan Rasul. Rasul ni dah tentu Nabi. Nabi belum tentu Rasul. Rasul ni apa? Rasul ni dia ada kewajipan menyampaikan. Nabi tidak. Nabi tak ada kewajipan menyampaikan kepada umat. Rasul wajib menyampaikan kepada umat. Dia. Jadi, sedangkan yang mulakan Allah Ta'ala. Dalam kita menilai kehidupan ni, kita kena serius. Sebab tu dalam pengajian ni, saya tekankan, bagaimana kita nak melihat kehidupan kita dalam sudut pandang yang sebenar. Sebab kita kena serius dalam menilai kehidupan. Jangan ingat kita ada amalan, kita dah ada kehidupan yang terbina dengan baik. Belum tentu. Sebab ada orang beramal, tapi bila datangnya ujian, maka kehidupan dia seperti tidak ada amalan. Apatah lagi orang yang tidak beramal. Saya cakap tu terang, tiada kehidupan yang boleh bertahan tanpa ada amalan. Malah bukan amalan yang membuatkan kehidupan itu bertahan. Tetapi, kehidupan itu memerlukan amalan. Untuk mengisinya, ibarat kereta, perlukan minyak untuk diisinya dalam tangki minyak, supaya boleh berjalan. Jadi, kehidupan ini, yang tiada amalan di dalamnya, ibarat kereta tak ada minyak. Ataupun, kereta yang minyaknya dah nak habis. Dah sekali, boleh jalan lah kita ni. Masuk bengkel, kering, habis. Jalan juga tak ada minyak. Bukan kata tak ada minyak. Air pun kering. Segala apa yang ada dalam enjin kereta tu lah. Itulah pengisian amal. Ni saya bagi konsep kereta lah. Tu, radiator, air. Okay. Minyak hitam. Minyak kereta. Petrol. Segalanya berunsurkan cecair lah. Ibarat yang mengisi. Tak ada tu, tak bergerak. Bateri pun pakai ni juga. Daripada sumber air juga. Cuma ada sel kering lah sekarang ni. Dia dah modified sikit, jadi buat sel kering. Bateri kering. Tapi still generate daripada keadaan kereta yang ada air di dalamnya. Kering air, bateri pun tak jalan. Apa pun tak jalan. Jadi, kehidupan yang tak ada amalan. Maka ibarat kereta yang tidak bergerak. Walaupun kereta dia harga Rolls Royce. Bentley. Cakaplah berapa harga kereta? 5 juta? Cakap berapa? 10 juta? 20 juta? Harga je lah. Tapi tak berguna. Buat apa harga mahal tapi tak berguna? Harga 20 juta beli kereta tak bergerak. Buat apa? Hidup nampak mahal. Nampak mewah. Tapi tak berguna. Untuk apa? Nampak hidup, fun. Nampak, eksklusif. Nak semua yang eksklusif. Nampak, rapi. Nampak macam, dia ni hidup ni hebat ni. Tapi kosong. Kita dekat dengan dia, kita dengar apa dia kata. Tak ada satu pun yang membina jiwa kita. Hati kita malah duduk dengan dia bimbang pula. Tidak cukup dengan itu. Bila kena ujian, kena batang hidung dia. Mulut dia, pam keluar. Risau dia keluar. I ada duit lah. I can manage this. Contoh. Don't worry about money. Dia punya cakap dia dah mula ada arrogant. I can pay. Dia ada arrogant dah. Don't worry about money. I not worry about money. I worry about you. I don't worry about money. But I worry about you. Because your money is nothing to you. Nanti sampai satu tahap, duit tu dah tak berguna untuk awak. Saya dah jumpa kes tuan-tuan. Saya dah cakap tuan-tuan dalam kes sakit ni. Dalam kes sakit ni saya jumpa orang yang saya tengok dia ni bukan dia millionaire saja. Saya ingat dia ni multi-millionaire. Allah izinkan berjumpa dengan orang macam ni. Nak tahu multi-millionaire tidak? Tengok aset dia ada apa, kemudian tengok jenis dia pakai macam mana.
Kalau kita Bentley tu buat jalan macam tu je, tu mati millionaire lah tu. Ada 2 biji kereta Bentley kat rumah, 2 biji. Dengan kawasan perumahan dia, lepas tu cost hospitality, Beacon Hospital. Beacon Hospital. In cancer stage, Beacon Hospital, swasta, canggih. Cost of perubatan, million. Dia saya cakap kat mana Ustaz? Saya boleh pergi. Nothing issue about money. Dia cakap. Tapi, your money is nothing to you now. Your money is nothing to you now. You punya duit dah tak berguna dah sekarang. Because why? Sebab duit itu sekadar alat. Kadang-kadang alat itu tak berfungsi. Jangan main-main. Jangan talk about money. Dia borak. Semua everything dia ada. Dia pegang projek bukan kecil-kecilnya. Saya dengar anak dia kena kanser. Dia nakkan anak sulung yang dia sayang. Last sekali, Allah uji dia. Meninggal. Nothing to do. You have money. You want talk to me about money? Boy. No money, no talk. Now you have money, but you can talk. You can't talk. Now you have money, but you can't talk. Because penyakit itu, penyakit yang tak ada. Boleh pakai duit. Jangan. Saya dah jumpa, tengok depan mata tuan. 1 million punya kos perubatan. Setakat kecil-kecil punya, tak payahlah. 1 million kos. Dia boleh bayar. Dia peluk saya menangis. Bawa keluar air mata jantan tu. Dia peluk. Datang-datang jumpa. Tak kenal pun. Kenal atas kawan. Kawan atas kawan. Saya dapat call. Ustaz. Minta tolong boleh? Ni. Oh ya tu. Mana? Tolong datang Beacon Hospital. Tuan. Ni saya cakap tu tegang. Dia datang bagi saya 5,000. Pak. Tak tolong tak. Pum 5,000. Lepas tu dia bagi lagi. Money no issue. Dia cakap, no, this is not about money. Cakap, saya ambil money, saya impak. No about money. Dia bukan main-mainnya. Ada satu kes, bayar 50,000 tuan. Lagi tuan, ini bak kahwin pula. Nak cakap apa? Bak kahwin. Nak buy kasih sayang. Nak manage keluarga ni. Dia hired untuk handle case. Ingat berapa bagi? Tengok tak? Start transfer. Tengok. Allah. Ni memang mana mas kahwin 100,000 tu tuan. Kita mas kahwin RM8. Dapat RM300 pun kata-kata tulis. Lebih banyak. No, RM300 boleh ambil separuh tak balik ni. Contoh. Ini bayar RM100,000. Tu dekat sijil nikah. Saya tengok Allah. Nak cerai. Isteri yang dapat RM1,000 tu tak boleh handle. Isteri yang pertama dah dapat semua aset pun tak boleh handle. Nak cakap apa? Sebab tu minta maaf cakap, you want to talk money about with me? Nothing. Talk to my hand. Cakap, jangan. Kita setakat duit ni, Allah tunjuk depan mata dah. Yang kasih sayang ada duit, kita tak ada duit. Payah isteri nak ni. Saya dah jumpa orang yang ada duit dah. RM100,000 bayar. Nafkah. Nafkah lah tu. Mas kahwin tu, nafkah dia haram ambil balik. Dah bagi tu, consider sold. Melainkan isteri bang, hadiah balik kat bang. Itulah cerita. Bagi tu consider sold tu, RM100,000 tu. Burn. Tak boleh ambil. Itu betul duit isteri. Sebab tu kata duit isteri tu. Sebab kalau misal kata suami bagi kat isteri, tiba-tiba ambil balik, nanyalah kat isteri. Suami dah bagi, sampai kat tangan isteri, dah bagi, consider duit isteri. Isteri nak buat apa, tu hak dia. Cuma kita ingatkan jangan buat dosa. Itu je. Kita dah ingatkan jangan buat dosa, tu tanggungjawab kita terlepas. Jangan bagi duit, pandai lah awak nak enjoy ke apa, dengan kita sangkut. Kita bagi dia, ni duit ni awak pandai guna. Jangan buat dosa, abang tak reda. Habis itu. Nampak tidak? Jadi maknanya, depan mata tengok. Depan mata tengok. Sebab kita pun berapa dengan orang yang high profile. High profile ni orang yang dah have money ya. Nampak tidak? Jadi sedang jemaah yang menggunakan Allah SWT. Sebab itu, kita nak menilai kehidupan ni, kita nak tengok dengan teliti. Kita sangat dipermainkan oleh perasaan tadi. Itu tadi kisah tadi, perasaan yang perkahwinan tu.
yang kes yang pertama saya sebut tadi, keadaan. Duit. Nampak tidak? Ini dia. Sebab itu kalau bercakap, kita Allah lalukan dengan satu situasi yang kita nampak depan mata. Kita tak nak kena sampai tahap macam tu. Tapi bagi dia pun pahala lah. Bagi dia pahala lah. Cuma dia sedar kan. Tapi kita tengok sampai tahap kita ada benda tu tapi tak boleh guna. Tuan-tuan, itu terseksa tau. Saya cakap tertugang. You have money, but you tak boleh guna duit tu. Ya Allah, tentu arah tak ada. Dan lebih parah tuan-tuan, anda ada duit, anda tak masuk syurga. Ada duit, tak masuk syurga. Memang lagi parah. Menyesal, orang kata apa? Menyesal tak sudah. Orang patut ada duit masuk syurga. Ada duit tak masuk syurga. Tak boleh guna duit tu untuk ke syurga. Tak boleh. Ya Allah. Silat bulan bukan tak boleh guna. Duit itu dipertanggungjawabkan malah menjadi hutang, liability. Menjadi beban. Kita kena jawab balik. Kau pegang duit banyak-banyak ni untuk apa? Sudah tuan-tuan. Pening kita jawab. Ya Allah. Kau bagi aku duit banyak-banyak rupanya untuk ni. Ini kadang-kadang kita duk, duit nanti senang. Duit nanti senang. Kita boleh urus. Nanti sakit boleh dapat yang high. Punya perubatan yang paling bagus. Saya ada satu kes. Ni saya, tak apalah. Tuan punya badan, kalau dengar tu, saya minta izin lah. Nak cerita ni. Kes ni. Bagus tak kes ni? Dia WhatsApp saya ni. Saya tak reply lagi. Cerita dia, ni. Tuan punya badan ni dengar ni, pahala lah untuk dia. Tapi tak apa, tak tahu pun nama siapa, dengar je. Dia WhatsApp saya, anak saya dah buat CT scan. Anak saya dah buat CT scan, doktor tengok tak ada apa-apa hari ni. Tapi hari ni doktor minta air tulang belakang, sumsum. Betul tak? Air tulang belakang. Apa pendapat Ustaz? Dia minta pendapat saya. Dah rupa saya doktor lah pula kan. Tapi saya cakap lah dengan kebenaran, dengan Allah. Saya cakap simple lah puan. Macam ni. First saya cakap, CT scan tu everything done sebenarnya. Ini bukannya saya tengok CT scan ni, ini bukan hospital biasa. Ini bukan hospital biasa. Okey. Yang kedua, tiba-tiba nak ambil air tulang belakang. Dia cakap apa? Untuk sebab nak tahu punca demam dan virus atau kuman. Nampak tak? Saya cakap macam ni. Air tulang belakang bukan simply-simply. Saya bukan doktor, tapi saya menjangkakan dan saya melihat. Dan ini option puan juga kan. Puan boleh bagi atau tidak, terpulang. Tapi saya melihat tak ada keperluan. Sebab bila CT scan dah tak ada apa-apa. Biasa air tulang belakang ni the final stage. Untuk top up badan ke untuk apa. Tapi ini macam pelik. Kat macam tu lah. Tapi dia kata terima kasih. Rupanya ada cerita. Ada cerita. Cerita dia, sebelum ini anak saya masuk hospital, saya suka nak pergi hospital swasta. Sebab selesa, tak leceh, tak ramai orang. Hikmahnya, anak ketiga ni masuk hospital kerajaan. Tapi rasa hati tak ada kerusak. Tak mengungut, tak apa. Jadi ceritanya, tengok, dia ada satu keadaan yang mana dah ada standard kat situ. Dah biasa, Allah masuk kat hospital kerajaan. Dan di situ, tapi dia kata dia tak resahlah, dia okey lah. Cuma, awal ayat, biasanya saya masuk hospital swasta. Jadi, bila masuk hospital swasta, dulu dia kata dia selesa. Tak ada yang ketiga sebab kes-kes yang berat, kadang kena ke hospital kerajaan juga, tuan-tuan. Jangan main-main. Sebab mereka ada authority yang full. Kena dan satu benda dia terlampau risau. Dia ayat dia tuan punya bukan hospital yang salah. Saya tak nak cerita hospital salah ni. Sebenarnya bila kita kaji balik, ni saya nak cerita bab bebas tekanan ni nanti. Ada kaitan dia. Saya akan linkkan dengan ayat-ayat, saya akan kaitkan ayat Quran ni dan sidang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala nampakkan hubung kait cerita-cerita yang saya ceritakan ni. Keadaan seseorang itu sebenarnya dia ada perkara yang akan terkait mengait dengan hasil nanti. Cukup jaga-jaga tuan-tuan. Hati-hati dalam bab ni.
Kadang-kadang kita duk nampak keadaan itu yang menyusahkan kita. Situasi itu yang menganiaya kita. Tapi tanpa sedar, dalam diri kita ni, ada sistem yang sedang terganggu. Menyebabkan Allah SWT mentakdirkan kesusahan untuk kita mendapat kesedaran. Sepatutnya. Yang ini dalam kes ni dia nampak kesedaran. Alhamdulillah. Dia kata, Hazam min fali Rabbi, sebelum CT scan tu, kaki sebelah kanan anak lemah tak bergerak Ustaz. Yang aktif belah kiri, doktor macam-macam duk cakap. Saya tetap dalam hati cakap, mudarat ada pada Allah, mudarat ada pada Allah. Lepas tu saya sapu air bacaan Al-Hadid pada kaki anak saya. Pagi esok dah elok boleh bergerak walaupun tak kuat. Tapi dah boleh bergerak. Dan hari ini maknanya semalam je Malaysia, dah normal macam biasa. Masya cakap, Masya Allah tengok. Maknanya apa? Sebelum ni, dia cakap sebelum ni saya terlalu takut akan doktor penyakit ada kena anak macam keraguan, saya duk fikir macam-macam, nampak? Allahu Akbar. Tapi bila dah ada ilmu kebenaran, ilmu akidah ni, subhanallah Ustaz, saya tenang. Dia dah tak ada memilih. Kalau tidak, mesti dia nak, saya nak hospital swasta juga. I can pay. I have medical card. Ni masalah. Ni perkataan-perkataan tuan-tuan yang akan mengundang bebanan dan bukan perkara bebanan. Dia akan membuatkan kita terbeban. Ingat. Yakin surah Al-Hadid. Yakin dengan Allah. Bukan yakin dengan surah Al-Hadid. Betul kan tu? Yakin dengan Allah. Baca dengan yakin bahawa Allah turunkan keberkatan pada surah Al-Hadid. Bukan surah Al-Hadid. Betul kan ya? Itu pun benda-benda macam tu lah. Dia nampak simple. Kita dia macam ni. Kalau kita jumpa doktor, kita boleh trace simptom penyakit. Dan dalam ilmu kehidupan macam ni, dia tak ada lagi pengiktirafan doktor nak scan perasaan, tak scan. Tak ada. Tapi inilah ilmu Allah. Tak ada pengiktirafan dunia yang boleh iktiraf dia ni sekian-sekian. Tak boleh. Sebab ilmu ni, dia tak terikat. Cuma dia kena ada lalui perjalanan sana ilmu. Tu kena ada. Maksudnya dia belajar dengan ada jalan dia. Mesti, korang mesti kena ada jalan. Dia tak ada tiba-tiba. Cuma nak iktiraf macam doktor, senang. Doktor belajar bidang ni, dia boleh ada verified untuk tahu dia ni sekian-sekian simptom penyakit ni kan. Tapi kalau berhati ni, macam mana? Kita boleh detect tuan-tuan. Betul-betul boleh detect. Cakap terang. Silap cakap, habis. Kita boleh detect. Tengok cara cakap, cara fikir, cara ni kita boleh tahu dah. Hati-hati. Tu. Sebab tu kita masuk dalam kelas ni, sebenarnya, antara benda yang paling penting yang kita kena faham adalah perbetulkan dari sudut pandang sehingga mengubah sudut pandang, akhirnya pandangan yang bersandarkan kepada kebenaran. Kebenaran. Bukan keadaan. Tadi keadaan tadi, money. Ini bukan menentukan kepada penyelesaian. Ingat. Kita dah tunjukkan dah situasi ini. Dah berlaku dah depan mata. Ini hati-hati. CT scan tu kata sahabat kita ni, bila keluar CT scan yang tak ada apa-apa, CT scan kan detail kan, keluar, tak ada apa-apa keputusan. Ya Allah, saya cakap, Allah tunjukkan kuasa Ustaz. Doktor ni, doktor boleh kata lah macam peras lah. Andaian tak kena. I think dia biasalah. Tuan-tuan, kita macam ni, kita tak salahkan doktor. Doktor buat kerja dia. Based on data dan based on apa yang dia tengok waktu tu keadaan, memang ini sekian. Tapi, barang dalam bukan doktornya kerja. Sebab tu dia kena ambil sampel darah, dia kena sampel air kencing, kena ambil sampel air liur, kena ambil sampel, banyak sampel dalam nak kena ambil. Sampailah sampel tulang belakang. Baik, yang dalam tu siapa punya kerja? Simptom ya, memang penyakit akan keluar simptom. Pagi ni macam kelas, kita masuk kelas biologi pula kan. Memang, nak macam mana tuan-tuan, memang Allah Ta'ala takdirkan, sebab tu ada semalam cakap,
Ni bukan urusan dengan jin. Ya, ni penyakit ni. Dia bukan soal main dengan jin dia, tuan-tuan. Dia penyakit yang normal kita hadapi hari-hari. Okey, baik. Jadi sampel-sampel ni, benda kat dalam, tuan-tuan. Sampai saya cakap, waktu yang betul-betul critical case yang saya handle tu, yang kanser tu. Itu critical case. Sebab doktor kata 3 hari jalan, tuan-tuan. Memang betul lah kita tak salahkan doktor. Sebab doktor, dia based on kitab dia. Memang kalau sampai stage ni, habis. Dia tak ada selak lah. Nak selak buku tak ada. Alamak, habis ni. Habis ya? Dia cakap berdasarkan fakta dia lah, betul lah. Kita lah ni, orang beriman ni, takkanlah kita nak dia. Kan? Macam tu. Kita pun, saya cakap lah kat sahabat kita yang first tadi tu. Tok, buku doktor 3 hari. Tapi Lauh Mahfuz tak tahu berapa. Tu cara dia. Sebab tu, kita sentiasa ada exit way. Malah, jangan jadikan exit lepas ni. Jadikan dia lah jalan utama. Sama juga dengan kes. Kes juga, kanser juga. Tapi meninggal lah. Semua yang tu, yang kanser-kanser jumpa ni, Allah takdirkan meninggal. Yelah, dia dah pergi critical case. Dia bukan dari awal belajar ke apa, tak. Saya jumpa-jumpa, dia dah macam tu. Ya, yang satu lagi ni, yang penasihat bank negara. Dia tak nak balik rumah kan. Tapi saya bagi tahu, kalau Puan cakap, dunia memang you dah frust. Dunia dah habis. Sakit. Macam mana? Medical board. Medical board ni apa? Medical board ni apa? Ibarat macam diberhentikan dengan terhormat lah. Itu masuk medical board ni. Diberhentikan dengan terhormat. Dia tak ada fired macam tu. Diberhentikan dengan terhormat, dapat certain amount lah. Tapi medical board. Masuk medical board, bincang. Okey, dia ni dah tak boleh. Walaupun dia ada kemahiran, tapi tak boleh, kita terpaksa berhentikan dia. Dia dapat medical board. Faham? Habis career dia, kira consider habis lah. Siapa dapat medical board, nothing lah. You tak boleh buat apa-apa dah. Saya cakap, ya. Puan, dunia habis. So, terima dunia habis. Tapi adakah habis kat situ? Saya cakap. Kita ada akhirat. Akhirat ni, perjalanan lebih besar. Akhirat ni, penceritaan dia lebih luas. Tapi memandangkan, mungkinlah. Inilah kata tadi, bila kita duk nampakkan kebendaan, keadaan, kita lupa kita ada satu hope yang lebih besar. Tuan-tuan, percayalah, wallahi, bila kita letakkan hope yang lebih besar, maka dunia yang kecil ini, dia akan selesai. Sebab harapan kita lebih besar. Jadi kalau harapan kita pada dunia yang kecil, anda nak selesaikan apa? Contoh duit. Anda harap juga kat duit. Nak selesai apa? Duit kecil dengan kecil. Patutnya duit, anda kena harapkan rezeki. Sakit, katalah tadi, yang anak tadi, CT scan. Dia sakit yang dia nampak sawan. Dia tadi kata sawan. Kalau dia mesti kata, dia harapkan juga kepada, katalah teknologi. Dia harapkan kepada ubat benda. Ubat yang nampak depan mata. Saya rasa benda tu tak selesai. Sebab apa? Sebab pengharapan dia level frekuensi dia tak tinggi. Ingat, ini dalam belajar wave ni, dalam diri kita ni ada frekuensi. Ni orang-orang kan yang suka aura ni keluar. Betul tak? Aura. Pantang sebut frekuensi. Dia panggil gelombang gelombang elektromagnetik. Gelombang magnetik diri. Lebih kurang lah, saya pun lupa dah. Dia ada wave dia tu. Gelombang tu ada. Allah buat. Sebab tu kan kadang kalau kita pegang apa-apa dia, kalau orang lain, dia humming ada. Dia ada. Kita ni memang apa yang ada dekat luar, ada kat dalam badan. Tapi tak payahlah nak kaji sampai ke tahap-tahap yang pelik-pelik tu. Tak payah kaji macam tu. Sebab kita kan disuruh kaji macam tu. Okay, baik. Sebab sistem manusia badan ni memang di luar kajian yang dahsyat. Sebab manusia ni the masterpiece. Dia sampai tu lah macam contoh di mana? Korea ke China, saya tak perasan. Yang sampai kaji nak hidupkan manusia balik. Sampai tahap macam tu dia boleh kaji. Memang kalau manusia ni, dia ada satu kelebihan yang dahsyat. Sampai dia dapat, ini boleh hidup balik ni. Bayangkan, memang manusia ni memang hebat. Okey, baik. Jadi, bila kata dia harap kepada benda, frekuensi dia rendah, low frekuensi. Bila frekuensi ni low, tuan-tuan, ingat udara yang ada di sekeliling ni,
Satu. Keduanya, ni dia panggil lagi. Kang sebut lagi Kang. Dia panggil law of attraction. Dia suka buat perkataan ni. Hidup dengan dia. Kan aku dah cakap dah law of attraction. Tak, ni bukan law of attraction. Ini kita panggil apa? Sunnatullah. Saya namakan sunnatullah. Bila kita pengharapan kita tinggi, harap kita tinggi ni, maka baru dia selevel dengan ketinggian apa yang kita nak tadi. Sembuh tu tinggi. Sembuh ni frekuensi dia tinggi. Dia bukan frekuensi rendah. Sebab tu orang yang rendah, lambat sembuh. Bukan kata Allah tak sembuhkan. Tapi Allah dah buatkan satu sunnatullah. Orang yang frekuensi dia tinggi, orang kata dalam pengajian psikologi, dia panggil, kita kena keluarkan vibrate. Vibrate, yang perkataan orang biasa guna. Vibrate, vibe, kata, kita kena happy. Bukan itu. Dia bukan sekadar happy, itu perasaan baru. Dia dari dalam. Dia panggil penyerahan. Dia panggil satu kesedaran dari dalam. Dalam. Dia punya ni tak ada alat yang ukur. Setakat ni sebab tu orang tak boleh nak ukur alat ni. Tak ada. Setakat nak ukur stres perasaan ada. Tapi untuk ukur dari dalam, tak ada. Tu tak ada. Jadi bila kata, naik saja pengharapan tinggi, baru kena dengan frekuensi sembuh. Pum kena. Baru kena tuan-tuan. Sebab tu bukan kata, Allah tak sembuh, lambat sembuh. Dah tak. Sembuh ni ada. Rezeki ada. Sifatnya kekal kerana sifat Allah, bukan sifat kita. Tapi kita yang rendah. Kita rendah, malah lebih bahaya. Ini dalam perbahasan su'uzzon, sangka buruk dengan Allah. Kita rendah sebab kita dah dipermainkan oleh sakit. 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 Nampak? Dah dipermainkan tu. Atau dipermainkan dengan duit. Aku ada duit. Tak risau. Alah, it's okay. Kita kan ada medical card. Why you so worry? Dia punya confidence dia tu. Why so worry? Kita dah carom dah. Nampak? Seorang ni dia pemainkan dengan ketakutan keadaan. Seorang ni dia pegang perasaan yang confident dia dengan all the facilities, all the medical card term, all those things. Dah ayat dia kan. Pasal London. Dia frekuensi rendah. Sebab itu macam tadi, ada ketika yang makin dia ingatkan makin tinggi teknologi makin sembuh. Kenapa makin tinggi teknologi makin banyak penyakit? Buat kaji terbuka. Terbuka sikit buka. Kenapa? Kenapa bila kita teknologi canggih, macam tadi CT scan, zaman dulu tak ada mesin yang secanggih itu. Zaman sekarang makin canggih, tapi penyakit dia boleh tahan. Sebab apa? Sebab dia punya, saya guna pakai frekuensi. Tak selevel. Makin canggih bimbang-bimbang, makin hilang kebergantungan. Makin hilang pengharapan. Sebab tu orang dulu payah sikit nak kena-kena. Sebab benda tak ada. Nak pergi hospital, payah. Nak pergi klinik, payah. Agak Tok Mudim saja, Tok Mudim. Agak Mak Bidan. Masih sebi payah. Akhirnya apa? Janganlah sakit. Payahlah ya Allah. Janganlah. Lepas tu harap ke Allah. Ya Allah, sembuhkanlah ya Allah anak-anak aku. Jagalah anak-anak aku ni ya Allah. Apa pun tak ada ni. Nampak? Apa pun tak ada ni. Berkaki ayam, kena hujan, kena panas. Ya Allah. Nampak tidak? Sekarang, don't worry juga. Tapi, ingatkan dah don't worry tu dah tenang. Ada Allah dah. I have thing. Aku ada benda. Ada worry. Hospital dekat. Nampak? Don't worry. Hospital dekat. Unggah tuan. Habislah. Yang dulu, orang dulu, hospital dah lah jauh nak pergi. Sementara nak pergi tu sembuh dah. Saya ayat dia. Ada seorang tu cerita, Ustaz saya demam, Ustaz. Nak pergi klinik, Ustaz. Queue-nya pasal. Queue tu sembuh dah. Perjalanan seseorang tu nak membawa anak, nak ambil basnya, kereta dulu susah dapat. Tuan-tuan, bukan senang-senang. Grab pun tak ada. Food Panda pun tak ada. Allah Akbar. Payah sebi payah.
Rupanya dalam payah bukannya makin susah, tapi dia punya immunity system, dia panggil sistem dalaman, walaupunlah luaran tidak secanggih sekarang, tapi dalaman mereka canggih, tuan-tuan. Dalaman orang-orang dulu lebih canggih daripada orang sekarang. Anak-anak dulu ramai, tuan-tuan. Pada anak-anak sekarang, contoh cerita buat anak. Anak-anak orang dulu, tengok Tok Nyang kita. Boleh je hidup dengan segala kekurangan yang ada. Anak-anak sekarang, segala fasiliti yang ada, tu yang payah. Tu yang payah. Dulu 5, 6, 7, 8. Duduk rumah kampung. Makan, bertanam ke tepi. Nak ambil air, ambil kat sungai, kat perigi. Nampak? Mainan pun main baling ting-ting lah, baling tong, baling tin, baling selipar, baling semua baling lah. Semua benda nak dibaling lah. Orang dulu punya main. Tak tahu nak jaga anak. Cek suhu pun tak ada. Sekarang ada tit. Anak demam. Tit. Alamak mudahnya. Nak cek oksigen pun tak ada sekarang. Dulu nak cek apa? Apa benda pun tak boleh cek. Asal demam, ambil kain. Perah. Letak kat ni. Ya Allah nak sembuh nak ya. Nak sembuh nak. Ya Allah. Munajat. Ya Allah sembuhkanlah anakku. Ya Allah. Yang paling dahsyat. Panggil Tok Imam. Tok Imam datang tuan-tuan. Tok Imam, anak saya ni demam. Tok Imam, doakan Tok Imam. Anak saya ni. Nampak hubung kaitnya. Kita ni tak berapa nak jadi bocik Tok Imam. Tak berapa nak jadi bocik ustaz. Itu pun cakap ustaz pun boleh ke ustaz? Boleh ke? Ada ke lagi tu? Orang dulu tidak, cuba tengok. Ini kita cerita, bukan kata nak salahkan. Ingat, ini saya buka ni biar kita terbuka fikiran sikit. Jangan sampai tertipu. Tajuk apa kita? Jangan dipermainkan. Jangan dipermainkan oleh keadaan dan perasaan. Jelun, ya, ambil segala daun dia sapu. Tapi ceritanya memanglah berkadaran dengan teknologi. Sekarang teknologi makin canggih. Bukan kita Islam tidak apa orang kata apa menungkah, tidak menentang kemajuan. Malah kena ingat Islamlah yang membawa kepada kemajuan. Ibn Sina. Zaman dulu tak ada CT scan. Kenapa boleh tahu benda ada dalam? Nampak. Zaman Muhammad Al-Fatih. Teknologi peperangan yang canggih. Pakai meriam. Kesultanan Melaka. Canggih tuan. Kita bukan kata berbicara soal mundur ni. Salahuddin Al-Ayyubi. Pedang Salahuddin Al-Ayyubi ni. Sampai sekarang mereka buat kajian. Apa komposisi campuran pedang Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi menurun. Ambil daripada ilmu Nabi Daud AS. Buat besi. Canggih tuan-tuan. Wallahi orang beriman sangat canggih. Sampai perumpamaan canggih orang beriman ni. Saya nak bagi tahu. Seorang yang pakai kereta McLaren. McLaren lah. Mahal. McLaren. Horsepower ni 500, 700 horsepower tuan-tuan. Jangan main. Orang beriman yang betul-betul dahsyat ni tuan. Makam sampai waliullah. Tak perlu pakai McLaren. Sebab apa? Bismillah dia sampai. Janganlah yang pakai McLaren pandang pakcik-pakcik mana. Apalah pakcik ni hidup sekarang. Kita kena rajin pakcik. Kalau saya boleh, kenapa pakcik tak boleh? Amboi. Pakcik tu engkau ni. Pakcik tu pegang sikit lagi kita tu. Tak boleh start lagi. Jawab men. Pegang sikit tak boleh start kita nanti Kang. Jangan. Sampai tahap dunia ni tak diperlukan. Punya canggihnya orang beriman. Sebab itu, orang beriman ni, dia kontrol dunia. Dia create, dia develop. Bila sampai satu tahap, kita dah terperangkap dengan keadaan, terperangkap dengan sistem pemikiran ortodok yang jumud, yang terikat dengan permainan, kita sibuk, kita nak lari daripada sistem-sistem mereka ni. Walhal, pemikiran kita masih dijajah dan ditarah dengan konsep pemikiran yang tidak bertuhan sebenarnya. Konsep pemikiran yang masih berlatar belakangkan kebendaan. Tanpa sedar.
Sebab itu kita akhirnya dimainkan balik. Dimainkan balik oleh keadaan tu. Sebab tu kena keluar daripada kejumudan ini. Dia kontrol. Sebab apa? Contoh, kita tengok bagaimana Nabi Sulaiman AS kontrol dunia. Sebab tu, kalau kita lihat, memang dalam proses Allah SWT menjadikan orang beriman, prosesnya memang daripada dunia ke syurga. Dunia berjaya masuk syurga. Atau proses dia. Bukan dunia gagal. Dunia bukan tempat untuk gagal. Dunia tempat untuk berjaya. Awardnya di syurga. Dunia tempat untuk berjaya. Awardnya di syurga. Bermaksud kat dunia dah berjaya dah. Maksudnya, dia boleh hadapi dunia ini. Kalau yang berjaya tu, berjaya dengan keadaan yang dia tidak dipermainkan oleh dunia. Bermaksud dia berjaya. Akhirnya, awardnya di syurga. Sebab kehebatan orang beriman ni, tak ada benda dunia yang boleh setanding dengan dia. Jadi, tandingannya adalah syurga. Sebab contoh, kebahagiaan bagi orang beriman, dia bahagia. Jadi, tak ada benda dunia yang boleh lawan kebahagiaannya setelah dia dapat bahagia yang dijanjikan oleh Allah, yang ini melalui amalan. Jadi, barang-barang dunia ni, biasa je bagi dia. Tapi dia ada. Dia ada kereta mewah katanya, atau dia tak ada pun tak kisah, ada pun tak jejah dia. Sebab dia dah dapat satu kebahagiaan yang mana bahagia ni dia tidak boleh disamakan dengan dunia, tak boleh. Dunia keadaan dia terlampau langit dengan bumi, tuan-tuan. Kita masih mencari-cari lagi apa yang boleh membahagiakan kita. Orang beriman dengan keyakinan tadi, dengan amalan yang sempurna, maka Allah bagi dia bahagia. Dan bahagia ni telah sempurna di jiwanya, wa nafsin wa ma sawwaha. Kemudian dunia ini hanya diurus dan dikontrol dengan baik. Itu saja. Ini hebat. Jadi sebab tu tak ada istilah gagal di dunia sebenarnya. Orang beriman tidak gagal. Orang beriman tidak rugi. Okey? Jelas kat situ. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat kesimpulan kita ni, kalau kita lihat kepada bebas tekanan ini, pertama, melihat pada sudut adakah orang beriman ini akan tertekan dan terbeban. Jawapannya tidak. Jawapannya tidak. Orang beriman tidak akan tertekan dan terbeban. Walaupun keadaan itu penuh dengan tekanan dan bebanan. Konsep ini macam tempoh hari kita cerita, maksudnya adalah semua konsep tekanan dan bebanan ni itu adalah dari luar. Konsep tekanan bebanan ini dari luar, tuan-tuan. Dia dari luar. Menekan ke dalam. Dia menekan ke dalam. Ini dalam. Tekanan dan bebanan itu semuanya sebenarnya duduk di luar. Tekanan, bebanan. Dan ini kita namakan tanggungjawab, mukallaf, taklif. Tekanan dan bebanan ini dipanggil sepatutnya tanggungjawab. Baik. Jadi maknanya, tekanan dan bebanan ni syaratnya adalah, saya dah bincangkan tempoh hari, kita syarat dia kita kena terima tekanan, terima bebanan. Ayat dia terima. Terima tanggungjawab, terima tekanan, terima bebanan. Dan ini perbahasan tentang takdir. Terima susah, terima senang. Baik, soalan yang seterusnya. Bagaimana nak menerima sekiranya dalaman ini kosong? Sebab menerima itu adalah dengan dalaman. Menerima dengan hati.
Maka dalam inilah proses yang mesti kita kena jaga. Kita kena jaga dalaman ini. Inilah dia dinamakan tadi. Kita letakkan kepada keyakinan dan kepercayaan. Maka ini kita akan bawa dia kepada perbahasan yang lebih jelas, iaitu akhirat. Dan akhirat ni perbincangan orang beriman dan takwa. Tolak tepi, tak mau cerita yang lain tuan-tuan. Siapa masih berbicara soal tekanan bebanan itu dengan luaran, dia sebenarnya tidak menyelesaikan apa-apa masalah. Berbalik kepada syarah saya tadi. Jangan nak convince, tak boleh. Kalau dengan saya memang tak boleh lah. Tak terconvince lah. Sebab macam mana nak convince kalau kita dah tengok benda tu berlaku depan mata? Nak convince you kena ada ni, baru you okay, no. You ada ni baru boleh selesai, tidak. Baik. Jadi cerita dia, iman dan takwa. Atau dipanggil hamba yang soleh. Hamba-hambaku. Maksudnya menerima, menjadi hamba. Ingat, hati ni dia kena latih menjadi hamba. Hamba dan humble. Humble. Ni hati ni. Kalau anda nak menerima kaedah menerima tekanan, nak bebas dan tekanan dan bebanan, ingat tekanan bebanan masih ada tapi anda bebas daripada tekanan itu sehingga anda boleh kontrol. Hati itu dia kena jadi humble. Tak usah cerita lagi tentang tadi I have money, I have itu, I have ni, no. Bukan itu isu dia. Nanti kalau tidak, you akan lebih worse nanti kan. Sebab banyak benda yang kita kena uruskan ni melibatkan luaran. Luaran itu gaib. Tekanan, bebanan tu gaib. Banyak memang kat luar. Benda datanglah, penyakit datanglah, semua kat luar. Bukan dari dalam. Dia bukan datang dari dalam, tuan-tuan. Dia tak ada dari dalam. Dari luar. Cuma isunya dalam kita. Dalam ni ada masalah. Akhirnya menyalahkan orang luar. Menyalahkan inilah orang dengki, hantar sihir pemisah lah, hantar itulah, hantar inilah, penyakit pun datanglah, apalah. Sebenarnya kami happy, tak ada. Kalau kena hancur berkecai, mana dalam kosong. Itu je. Jadi ini masa untuk membuktikan anda berisi. Ini nak membuktikan berisi atau kosong. Ni berisi ni. Ini berisi ni. Tu dia. Baik. Dan Allah lah yang akan pastikan berisi ke tidak. Maka sebab tu diuji berkali-kali. Susah, senang. Susah, senang. Susah, senang. Itulah ujian. Dah susah, senang balik. Dah senang, susah balik. Allah nak tengok. Apa pengajaran daripada susah dia? Nak tahu? Allah bagi senang. Senang ni lupa lagi. Allah bagi susah balik. Tengok. Lah, lupa lagi. Senang balik. Pusing-pusing macam tu. Rotation. Baik. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala sifatnya itu adalah hamba yang soleh, itu adalah hati yang humble. Ini dirakamkan dalam Al-Quran, tuan-tuan. Kita boleh rujuk dalam surah Toha ayat 77. Surah Toha ayat 77. Dan nak bagi tahunya orang beriman, dia walaupun berada daripada kemuncak tekanan paling worst senario. Kita ambil kisah ni tuan-tuan, ni kisah yang paling worst scenario. Dan juga ada kisah lain, tapi ini antara salah satu kisah. Ini kisah Nabi Musa AS. Dan sudah pasti kisah Nabi Muhammad SAW ada, nak dibunuh. Ini kita ambil kisah Nabi Musa ni sebab ada rujukannya dalam Quran ayat 77. Dan sungguh kami telah wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku. Nampak? Pergilah bersama hamba-hambaku, yakni sebahagian pada Bani Israel pada malam hari. Dan pukullah, buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusur dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Nampak? Waktu ini Nabi Musa dah menjalankan tugas untuk berdakwah pada Firaun
Dan Firaun geram, dia nak bunuh Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya, maka Allah suruh lari. Allah suruh tau, bukan Nabi Musa yang lari. Allah suruh. Lalu dalam lari tu stuck dekat laut. Ni kisah ni tuan-tuan. Okay. Dalam kisah ini, secara logik, anda nak lari mana? Laut, tuan-tuan. Tak ada jalan. Kenapa Allah buat kisah ini? Sebab inilah nak nampak kuasa. Kalau tiba masih ada jalan, tak ada nampaklah kuasanya. Di sinilah terbelahnya laut. Dan Allah kata jangan takut. Jalan. Takkan tenggelamnya. Tengok laut siapa jaga laut? Dan hamba-hambaku. Yang selamat inilah hamba-hambaku. Hamba-hambaku. Baik. Maksud hamba-hambaku ni, kalau rujuk dalam Asy-Syu'ara ayat 63. Asy-Syu'ara ayat 63. Hamba-hambaku ini adalah hamba, adapun Allah kata dan Syu'ara ayat 63, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu, ingat, yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Nampak? Wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ard haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Rendah hati. Yang dapat pertolongan Allah ni rendah hati, tuan-tuan. Itu tadi humble. Dan dia tak suka berbalah. Allah kata apa ni? Dan apabila orang-orang yang menghina dia, Allah kata, dan apabila ada orang, dalam ni kata jahilun, orang bodoh. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan berkata-kata yang menghina, mereka mengatakan qalu salama. Dia tak ada, kau ingat aku apa? Aku ni lekeh sangat ke? Aku ni wanita berkejaya lah. Amboi. Nak juga tu. Ada duit sendirilah. Pantang kena cabar. Ingat lekeh sangat ke? Rendah hati sama lah tu, hamba rendah hati, tawaduk, perkataan je beza. Orang putihnya humble. Tapi dah kata ni hauna yamshuna 'alal ard hauna, lembut, datang jalan macam tadi lah. You have money but bukan money yang you nampak. You tak payah, don't worry about money. Tak. Itu cakap orang sombong. Hati-hati, cakap orang sombong. I have ilmu, I have experience for this. Itu memang tak selesai masalah, tuan. Ini kaitan dia. Rendah hati, laut terbelah, tuan. Anda rendah hati sakit, ya Allah, ya Allah, aku jahil, aku tak tahu apa, Engkau sajalah segala-galanya. Ya Allah, tolong. Bukakan jalanmu, ya Allah. Bukannya nampak benda dulu. Kita dah bincang sebelum ni. Bila sakit nampak sembuh. Sembuh tu Allah. Bukan nampak pil, nampak ubat, nampak lambang logo KKM. Logo ini. Sakit dia nampak Allah dulu. Surrender. Rendahkan hati. Memang aku layak kena gini. Jangan timbulkan sikit pun hati tu tak suka. Kadang-kadang inilah satu benda ni. Sekarang kita tengah sihat, kita memang senyum. Tapi tunggu tengah sakit. Kita punya menyampah dengan sakit tu. Kau tak kena boleh lah. Kita punya menyampah tu sampai, kau tak kena boleh, cuba kalau kau kena. Jangan, tuan-tuan. Jangan. Ni bersiap sedia ni. Jangan kena benda-benda yang tak suka, kita zahirkan benda tu tak suka. Walaupun benda tu tak sepatutnya kena, memang siapa nak sakit? Siapa nak sakit? Ada orang doa, ya Allah bagilah sakit. Tak ada.
Semua doa siap Nabi ajar. Allahumma afini. Ya Allah sihatkan aku. Tuk Allah bagi sakit. Jangan buat muka tuan. Walaupun sakit sangat. Ya Allah sakit. Ya Allah sakit. Ya Allah. Training lah. Dan jangan tengok orang sakit menyakitkan. Nyusahkan. Apa satu orang yang sihat. Nyusahkan. Jangan ada lintas. Tengok orang sakit, kita tak suka. Dan yang tadi tu orang sakit. Tapi ada jenis sakit yang kita tak suka juga. Apa? Dia ni buat muka, marah-marah. Kita marah. Kalau dengan saya macam tu. Jangan main-main. Awak dah sakit, tolong rendah hati. Tolong rendah diri. Jangan sombong. Kadang dah sakit pun kena marah juga. Sebab apa? Dah sakit-sakit pun nak tunjuk act lagi. Dah sakit-sakit tu rendah hati, rendah diri. Jangan nak kembang lagi. Dah sakit dah. Yelah, okey. Jangan ada. Dia tunjukkan macam itulah, tak suka ni lah. Banyak cerita je. Jangan. Tapi ni semua berlaku apabila kita, sekiranya kita time sihat, tak ada apa-apa pengisian. Ini saya cakap ni. Ini yang bila kenderaan tu berjalan menuju sakit nanti, terhenti, keluarlah segala bala yang keluar tu nanti. Hati-hati. Tolong, dah sakit, rendahkan hati. Kita dah susah, rendahkan hati. Turun, habis-habis turun, rapat ke bawah tuan. Allah nak itu pun. Jadi sebenarnya jemaah Allah Ta'ala. Tengok. Dan tertekan itu berlaku bila kita tidak jadi dua golongan ini. Yang seperti Nabi Musa AS dan Syu'ara ayat 63 ni. Hauna. Yamshu na'alal ard hauna. Dengan lepas ni tentang jalan dengan hauna. Dengan rendah hati. Kalau tidak kerana Allah aku tak boleh pakai kereta ni. Kalau tidak kerana Allah aku tak boleh dapat semua benda ni. Please. Macam mana Ustaz nak bagi saya teringat? Jangan lupa. Puan Nur Rasmatin, boleh lupa tak kalau tengok? Saya cakap, kalau tengok boleh lupa tak? Tak kan? Kalau tengok boleh lupa? Tak. Maksudnya tengoklah selalu. Tak lupalah. Tengok. Sebab tu belajar dalam pengajian ni, tengok. Membenarkan, melihat, tengok. Apa tengok Ustaz? Tengok semua ni dengan nama Allah. Tak lupa, insya-Allah. Kemudian kita syarahkan dia. Melainkan kita tak nak tengok dengan nama Allah. Tengok dengan nama kita. Ustaz tak hafal Ustaz. Dia bukan soal hafal, faham. Dah datang semua benda ni dengan nama Allah lah. Bukan dengan nama kita. Kita dulu tak ada pun kat dunia ni. Dah kita boleh dapat semua. Dapat suami, dapat anak, dapat semua. Nama kita ke? Nama kita pun lepas 7 hari baru dibagi. Itu pun terkebir-kebir juga nak bagi nama. Cuma kalau tak ada nama. Apa nak dinikahkan? Apa puan, ini siapa nama pengantin lelaki ni? Siapa nama? Hamba Allah. Allah tawaduknya kamu. Cukup hamba Allah. Tak kena ada nama ni. Tak apa. Tengok Bab tadi puan kata macam mana nak ingat. Saya nak cerita pasal nama je. Ini batang tubuh. Katalah. Batang tubuh ni boleh dapat semua sebab nama je. Cuba kalau tak ada nama. Apa yang ada pada batang tubuh ni? Walaupun dia ada. Tak ada IC. Tak ada nama. Nama tak ada. Apa pun sebenarnya, dia susah nak berusan. Tak ada nama. Tak ada istilah pemilikan. Nak kahwin pun tak ada. Contoh. Adalah suami. Allah lovingnya lah suami ni. Suami ni boleh kahwin sebab ada nama lah. Cuba kalau suami tu tak ada nama. Ni Tok Adi nak kahwin ni tadi, nak nikah kan, isteri dah tersipu-sipu kat belakang dah. Tersipu ni dah. Nak kahwin lah ni, nak kahwin. Sekali Adi kata, nama siapa? Hamba Allah. Tak boleh ni, kena ada nama. Tak apalah hamba Allah. Beginilah, pakai nama saya dulu dah. Tok Adi pakai nama dia.
Dah. Walaupun pengantin perempuan ada kat depan. Pengantin lelaki, Tok Kadi. Pengantin lelaki tak ada nama. No name. Ni bukan kata tak ada IC. Nama tak ada. Tak ada IC, boleh tahan lagi. Tak ada nama. Apa nama pengantin lelaki ni? Tok Imam kata, pengantin lelaki apa nama? Tak ada nama, Tok Imam. Tak ada nama. Apa kata nama? Kita nama ni fitnah. Allah, kamu ngaji mana ni? Dah nak kahwin ni, nak pebuh nama siapa ni? Tak ada nama, Tok Imam. Ginilah nama Ana dulu dah. Agak-agak jadi isi siapa? Jadi isi Tok Imam lah. Jadilah isteri Tok Imam. Yang isteri tu pula, bolehlah Tok Imam pun Tok Imam lah. Jalan. Bukan tak ada duit tau. Tak ada nama. Sebab tu orang kejar nama. Kejar nama dengan apa? Kejar nama dengan duit. Kejar nama dengan apa? Dengan kedudukan. Oh, kedudukan. Nak cari kedudukan, nak ada nama. Allah tarik nama tu apa tu? Oh, dunia orang ternama ni. Apa orang ternama? Ustaz, cengih tak? Tak ada lah, kadang-kadang kita macam ni. Kita jangan salah guna. Bila salah guna ni, Allah marah. Jadi saya kena zahirkanlah kemarahan tu. Takkanlah kita nak cakap benda sama je kan? Cari nama dengan apa cari nama? Cari nama dengan popular, cari nama dengan rupa. Ada rupa saja cari nama. Popular. Cari nama dengan duit. Biar tak rupa, yang penting ada duit, bergaya. Yang buruk pun jadi cantik, untuk orang. Bercakap batil, banyak kata-kata batil yang keluar. Ya, betul. Nama tu pun ilham Allah bagi. Kalau tak ada Allah bagi ilham nama, bubuh apa? Jadi, nama. Jadi, sekarang ni, bila kata tadi, macam mana tak nak lupa Ustaz? Dah, nama Allah belaka kan? Macam mana boleh lupa? Tu dia. Dengan nama Allah lah. Dengan nama Allah lah kita ada nama tu. Kalau tak kerana nama Allah, tak ada nama kita. Betul tidak? Mesti bermula nama Allah. Nama kita ni kemudian. Nama Allah huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Bermula kita tiada. Bermula Allah itu dengan ada dan selamanya. Awal tanpa ada permulaan, akhir tanpa ada pengakhiran. Dah, kita bermula dengan tiada dan berakhir dengan tiada. Bermula pun tak ada, akhir pun tak ada lagi. Nampak tidak? Jadi selagi mana ada nama, selagi tu kita ingat Allah bagi nama. Tuan-tuan. Jadi sikit lagi. Okey, kesimpulan. Surah Toha ayat 124. Toha ayat 124. 124 ni Allah cerita tentang qalah bita minha jami'an ba'dukum li ba'din. Minta maaf salah. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, berpaling dari peringatanku, ini kata kunci. Waman a'rada an zikri. Ayat dia a'rada an zikri, tentang ingat tadi. Zikir. Fa inna lahu ma'isyah. Dia akan menjalani kehidupan yang sempit. You are in trouble. Ni satu warning tau. Tengok in English punya translation, you will be depressed. Kamu akan melalui kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Allahu Akbar. Tuan-tuan, sempit-sempit rupanya kerja Allah. Allah yang lapang, Allah yang sempit kan. Berpaling dari ingat. Contoh, sakit,
Tak ingat, dia pergi ingat ubat. Ni berpaling tidak? Saya nak tanya, kalau orang sakit, pergi ingat ubat, berpaling ke tidak? Dah lah ingat ubat satu, bila sakit saja, dia lumpur, dia hilang taat. Dia hilang taat, dia tak nak taat. Dah sakit, dia bagi alasan. Ini yang menyebabkan sakit dia makin terhimpit. Patut sakit, ingat Allah dulu, sembuh. Naik ke atas. Bila sembuh, taat, jangan sampai hilang. Lepas tu pergilah cari ubat. Ubat ni adalah option untuk badan. Tapi untuk sakit, itu sembuh dengan taat. Tuan-tuan, tolonglah. Benda-benda macam ni, anda ceritalah macam mana pun. Takkan boleh lari daripada sunnatullah ini. Jangan kita nak bersembang mendabik dada lagi. Tak maaf cakap. Jangan. Oh, tak. Kita kena ada ubat dulu baru sembuh. Dia nak juga cakap kena ada ubat dulu baru sembuh. Tak nampak ke sekarang ni apa yang berlaku? Allahu Akbar. Berpaling, sakit, susah. Bila susah, lagi satu. Bila susah, dia berpaling, dia nak senang. Berpaling tidak? Berpalinglah tuan-tuan. Susah je nak senang. Patut susah-susah, pergi dulu. Jaga segala ibadah. Sebab tu jangan kata, kadang-kadang kita tengok susah tu kan, dia nak senang. Dia nak senang. Dia bukan nak senang lagi dah. Dia nak senang je. Nak ada depan mata. Nak senang je. Nak yang senang-senang je. Dia bukan nak susah-susah. Contoh nak ibadah ni susah. Dia nak yang senang. Kau boleh, tak apalah solat. Kemudian tak apa. Nak suruh. Alah ustaz kena baca ke ustaz setiap malam Al-Hadid. Oi, payahlah ustaz. Lah ustaz nak kena baca ke ustaz? Payahlah ustaz. Dia nak senang, nak kerja senang. Nak lari daripada ibadah, dia nak pergi kerja senang. Saya malah nak pergi nak zikir-zikir ustaz. Saya cari doktor je lah ustaz. Ada tak doktor-doktor yang bagus sikit? Saya, ustaz, you are not in the line, okay? Homeboy dia. You are not in the line, okay? Please give the expertise talk about this. Okay? Saya nak, don't about the zikir-zikir ni nanti. It's okay. But zikir I know myself. Homeboy cakap. Bahasa London semua keluar. Okay lah. Up to you lah. Talk to my hand. Up to you. Simple je. Patutnya, ya Allah ustaz, saya ni macam mana ustaz? Okay, baik kamu kena buat gini ibadah. Tapi bukan sebab nak senang ya. Oh, bukan nak senang. Sebab apa? Sebab supaya ingat Allah balik. Supaya kita ni biar balik ada akal sikit. Sebab tu ustaz. Boleh ustaz? Kalau baca Yasin, saya nak sembuh COVID. Baca Yasin bukan untuk sembuh COVID. Baca Yasin tu nak dapat ridha Allah. Baca. Jangan dah sembuh tak baca pula. Ustaz boleh ke baca surah Al-Hadid ni saya nak sihat? Baca surah Hadid bukan nak sihat. Baca surah Hadid untuk dapat ridha Allah. Allah redha, nak sihatlah dia. Faham? Anda sihat tak baca surah Al-Hadid? Ini yang berlaku. Dia rela malah nak pergi-pergi nak berselawat dia pula, nak berzikir-zikir dia pula. Malas. Dah susah, malas. Dah lah susah, malas pula tu. Ini Nabi cukup tak cukup? Nabi tak nak. Betul Nabi ajar doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Jangan lemah, jangan malas. Jangan sedih. Malas ni. Malas nak zikir. Allah payahnya. Masa nak zikir susah hati. Kalau yang ni nak senang, rajin pula. Ini berpaling tuan-tuan. Sebab itu sempit hidup. Sempit hidup. Jangan tertipu. Sekarang ni susah itu kita ikhtiar untuk senang. Tak ada masalah. Bukan kata kita merelakan susah. Tidak. Kita tidak merelakan, maksudnya kita tidak serah diri pada susah. Pertama kita terima susah dan kita berpaling kepada kebendaan. Jangan susah fikir nak senang. Dream come true.
create dream demi dream. Jangan. Susah terima. Ikhtiar sekadar yang dibenarkan. Jangan beria-ria sampai hilang ibadah. Ada orang susah sampai hilang ibadah. Masa nak baca surah Al-Hadid tak ada, nak berzikir tak ada, nak dengar kuliah macam ni pun tak ada. So busy. You know, so busy. Why? Why so busy? Sebab susah. Sebab susah, sibuk. Okey, faham? Okey. Sedang selang masa sikit. Dah senang dah. Jom kita join. Susahlah sekarang ni. Pekerja I ramai. Dulu tak ada, sekarang ni ada 50 orang. Macam-macam perangai, you know. Oh, you know dah. Seorang perangai macam ni, seorang susahlah nak tinggalkan. 50 orang pun dah susah nak tinggalkan. I think kena tambah lagi 1000 orang lah kot mungkin. Okay, I wait you, tunggu 1000 orang. Tengok 1000 orang. Oh, makin besar masalah. 1000 orang, you know. You know, You know lagi. I don't know you lah. I don't know you lah. You better watch out lah. Tu dia. Time susah, you bagi alasan lagi. Time senang pun alasan. Ini yang jadi masalahnya. Lepas tu sibuk keluar macam-macam perkataan yang mengundang lagi murka Allah. Baik, jadi sidang jemaah yang memulakan Allah SWT. Ini kaedah dia. Ingat, susah tetap ada, senang tetap ada, sakit tetap ada, semua tetap ada. Tapi ceritanya, kita dah tanggalkan satu beban yang besar untuk menanggung susah itu. Akhirnya kita berjaya menghadapi kesusahan, berjaya menghadapi kesakitan dengan kefahaman yang bersandarkan keimanan. Maka bila kita hadapi dengan cara begitu, perlahan-perlahan perkara itu akan berlaku dan berlangsung dengan baik, insya-Allah. Jangan takut dengan keburukan, selagi mana Allah yang maha baik mentadbir setiap keburukan yang ada. Allah memegang ubun-ubun bagi setiap keburukan. Kan baca siapa Hizib Imam Nawawi? Allah yang memegang setiap ubun-ubun. Ingat, yang kita takut adalah diri kita yang buruk, memburukkan keadaan lagi. Diri kita yang buruk, memburukkan benda yang dah baik. Selagi mana di bawah pentadbiran Allah yang maha baik, jangan takut dengan segala keburukan yang ada. Kerana Allah maha baik mengaturkan segala kebaikan, walaupun kita melihat itu keburukan. Contoh sakit. Sakit ni keburukan lah, bukan kebaikan. Sakit kan? Benda yang buruk lah. Ni bukan cerita soal aurat ke soal dosa pahala ni. Dosa pahala tu mana yang dosa itu buruk dah. Itu benda yang Allah murka. Ini kita cerita bab kehidupan. Susah. Keburukan. Susah. Buruk. Benda yang orang tak nak. Sakit orang tak nak. Tapi yang tak nak itu tak bermakna tak elok. Ada dalam Quran. Yang tak nak tu tak orang tak elok. Sekiranya yang tak nak itu ada padanya pahala. Itu dia. Jadi jangan kita underestimate apa yang berlaku. Okay? Husnuzan. Itu kan panggil sangka baik dengan Allah SWT. Yang risaunya kita yang buruk ni. Memburukkan keadaan tu. Elok-elok dah baik, sihat dah elok, buruk perangai. Buruk perangai tu yang terbeban nanti. Berpaling kita daripada ketaatan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, saya kira cukup setakat tu dulu. Perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni, insya-Allah. Moga-moga Allah rahmati kita. Dan Allah berikan kita kefahaman untuk mendalami, memperhalusi setiap perbahasan ini. Dan insya-Allah mohon Allah Ta'ala bantu istiqomahkan kita supaya kita terus faham dan kita mampu mengamalkan untuk diri kita. Dan seterusnya kita memberikan kefahaman kepada ahli keluarga kita dan seterusnya lebih besarlah kepada umat, masyarakat dan seterusnya. InsyaAllah. Terima kasih banyak kepada semua. Mohon ampun maaf daripada saya di atas kesilapan, daripada kekurangan, daripada kata-kata yang terlebih ke atau kurang, kami minta maaf. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada setiap kali perbincangan kita. InsyaAllah. Khair, cukup setakat itu dulu. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allah.